Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pihak pentadbir sekolah, guru besar dan juga guru pembimbing untuk praktikum 1 tahun 2022. Selamat datang ke Taklimat Amalan Profesional Praktikum 1 PISMP ambilan Jun 2020. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana dapat meluangkan masa untuk mendengar taklimat praktikum yang akan saya sampaikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa praktikum untuk kali ini akan bermula pada 8 Ogos tahun 2022 yang melibatkan pelajar PISMP ambilan Jun 2020. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Saya Encik Azlan bin Darus, Ketua Unit Praktikum Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang. Saya dibantu oleh seorang pegawai pengurusan praktikum iaitu Encik Wan Azihan bin Wan Ali dan juga seorang penyelaras My Forum Praktikum iaitu Tuan Haji Nazri bin Bakar. Kita masuk kepada taklimat amalan profesional untuk praktikum 1 PISMP ambilan Jun 2020 untuk pelajar-pelajar IPG Kampus Pulau Pinang. Baik, kita tengok yang pertama berkenaan dengan praktikum ni, ia mengikut garis panduan pelaksanaan amalan profesional PISMP IPGM yang berkuat kuasa mulai ambilan Jun tahun 2016 dan telah dikemas kini pada tahun 2020. Baik, apa itu amalan profesional? Amalan profesional membolehkan pelajar menguasai dan mengamalkan segala konsep, prinsip, teori, kemahiran dan juga nilai yang diperlukan untuk menjadi seorang insan guru yang profesional dan memiliki sahsiah guru yang unggul. Amalan profesional juga membantu meningkatkan perkembangan potensi pelajar supaya mempunyai daya ketahanan diri dalam menghadapi pelbagai cabaran di sekolah. Objektif amalan profesional adalah untuk memupuk sikap positif, meningkatkan daya ketahanan diri dan mengamalkan nilai profesional perguruan, membina daya suai, daya tahan, daya saing, daya cipta, inovasi dan juga kreativiti, meningkatkan keprihatinan dan kepekaan terhadap murid, menyesuaikan diri dengan budaya sekolah, menyepadukan teori dengan amalan dalam PDP dan juga menguasai strategi pendekatan, kaedah dan juga teknik PDP, mengenal pasti dan menyelesaikan masalah PDP, seterusnya memperkembangkan potensi diri sebagai seorang guru yang kompeten, membuat refleksi penilaian ke diri dan penambahbaikan dalam semua aspek tugas guru, membina teori tersendiri, ilmu bidaan dan seterusnya ilmu profesional perguruan. Kita lihat pula kepada praktikum. Apa itu praktikum? Praktikum adalah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib bagi program pendidikan guru Institut Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mempraktikkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar bilik darjah dan sekolah. Pelaksanaan praktikum ini memberi tumpuan kepada proses PDP dengan bimbingan pensyarah penyelia dan juga guru pembimbing atau pegawai pembimbing atau pendidik melalui perkongsian pintar dan juga permuafakatan antara agensi KPM dan juga agensi luar. Ini adalah objektif praktikum. Yang pertama adalah untuk menyepadukan teori dengan amalan dalam PDP, mengaplikasikan pelbagai strategi, kaedah dan pendekatan praktikum bertema serta kemahiran PDP termasuk kemahiran mentaksir dan menilai, merancang dan melaksanakan PDP secara individu dan berpasangan, mengenal pasti dan menyelesaikan masalah PDP, memupuk sikap positif, meningkatkan jati diri, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai profesionalisme perguruan.
memperkembangkan potensi diri sebagai pendidik melalui pembinaan portfolio dengan mengamalkan refleksi dan penilaian diri, mengoptimalkan kegunaan pelbagai sumber dan teknologi dalam proses PDP, menguasai kemahiran fasilitator, menguasai pelbagai strategi perancangan dan pelaksanaan aktiviti kurikulum. Baik, sebagaimana yang kita ketahui bahawa praktikum kali ini akan bermula pada 8 Ogos 2022 sehingga 4 November tahun 2022, iaitu mengambil masa selama 12 minggu. Praktikum ini melibatkan pelajar-pelajar PISMP IPG Kampus Pulau Pinang ambilan Jun 2020. Baik, pihak yang terlibat kali ini adalah unit praktikum sendiri, iaitu unit praktikum IPG Kampus Pulau Pinang. Sekolah-sekolah iaitu sebanyak 42 sekolah terlibat, iaitu sekolah dari daerah Timur Laut, pensyarah-pensyarah pembimbing daripada IPG Kampus Pulau Pinang dan juga pelajar-pelajar praktikum IPG Kampus Pulau Pinang. Baik, bilangan waktu mengajar. Bilangan waktu mengajar untuk subjek umum iaitu BM, Pendidikan Agama Islam dan juga Matematik. Untuk bidang teras, 6 waktu minimum ataupun 10 waktu maksimum seminggu ya. Jadi guru-guru pelatih ini boleh diberi antara 6 hingga 10 waktu seminggu untuk bidang teras. Manakala bidang elektif minimum 2 waktu dan maksimumnya adalah 4 waktu. Untuk subjek TESOL pula, oleh kerana subjek TESOL tidak mempunyai elektif teras, maka bidang terasnya adalah 8 hingga 12 waktu seminggu. Minimum 8 dan maksimum jadualnya adalah 12 waktu. Okey, kelas relief ataupun kelas ganti juga dibenarkan untuk pelajar-pelajar praktikum ini dengan syarat tidak melebihi 5 waktu seminggu. Okey, untuk subjek umum dan juga subjek TESOL, waktu yang dibenarkan maksimum adalah 12 waktu seminggu. Baik, pelaksanaan kurikulum. Semua guru pelatih wajib melaksanakan aktiviti kurikulum minimum 1 jam seminggu. Jadi kalau sekolah buat aktiviti kurikulum melebihi 1 jam, iaitu 2 jam ke 3 jam, pelajar-pelajar masih boleh dilibatkan. Pihak sekolah perlu memberi sekurang-kurangnya satu aktiviti kurikulum dalam mana-mana komponen kurikulum, sama ada kelab satuan, sukan, permainan atau unit beruniform di peringkat sekolah. Syarah bidang teras bertanggungjawab membuat bimbingan dan penyeliaan kurikulum seperti jadual penyeliaan dan dipantau oleh guru penasihat berkenaan. Guru pelatih juga perlu menyediakan satu RPH kurikulum yang lengkap bagi mana-mana komponen pada setiap sesi pelaksanaan kurikulum tersebut. Okey, ini jika berlaku jangkitan COVID-19 di kalangan para pelajar. Okey, kaedah pelaksanaan praktikum era pandemik. Dengan kebenaran pihak mentadbir sekolah, guru pelatih melaksanakan PDP secara tidak segera seperti rakaman video, perbincangan dalam talian iaitu Telegram ataupun WhatsApp dengan pelajar. RPH wajib ditulis sepanjang tempoh guru pelatih di kuarantin. Kehadiran pelajar dikira hadir jika disebabkan jangkitan COVID-19 ini sahaja. Okey, berikut adalah peranan dan tanggungjawab pengurusan sekolah dan juga guru pembimbing. Peranan pengurusan sekolah iaitu pertama, menerima maklumat berkaitan praktikum daripada unit praktikum IPG Kampus Pulau Pinang, iaitu seperti mana yang saya taklimatkan hari ini. Yang kedua, mencalonkan guru pembimbing dalam kalangan guru terlatih yang berpengalaman untuk membimbing pelajar sepanjang praktikum. Memberi taklimat kepada pelajar tentang latar belakang, struktur pentadbiran, budaya dan juga persekitaran sekolah.
Okey, peranan pengurusan sekolah seterusnya adalah memberi jadual waktu dan juga takwim sekolah dalam minggu pertama pelajar mendaftarkan diri. Memantau perkembangan dan sahsiah diri dan juga kebajikan pelajar praktikum di sekolah tuan-tuan. Membuat laporan bertulis salah laku pelajar praktikum kepada kampus IPG Pulau Pinang jika ada. Okey, peranan pengurusan sekolah bagi harian iaitu memantau disiplin dan juga sahsiah pelajar, menerima sebarang laporan atau aduan daripada guru pembimbing ataupun pelajar. Itu adalah rutin harian ataupun peranan harian. Manakala peranan mingguan adalah untuk membuat semakan dan mengesahkan penghantaran RPH pelajar, mendapatkan maklum balas ataupun feedback daripada pelajar jika perlu. Seterusnya kita masuk kepada peranan guru pembimbing. Yang pertama, memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelajar dalam aspek PDP di dalam dan juga di luar bilik darjah. Memberi peluang kepada pelajar membuat pemerhatian pengajaran. Yang ketiga, menyemak, memberi ulasan bertulis dan menandatangani RPH, jurnal dan juga portfolio pelajar. Kemudian, menjelia pengajaran pelajar berdasarkan prinsip penilaian klinikal, menyimpan rekod dan juga dokumen bimbingan. Seterusnya, memaklumkan kepada pengurus sekolah dan juga IPG Kampus Pulau Pinang berkenaan perkembangan pelajar dari semasa ke semasa. Seterusnya, menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi dan juga jurnal. Dan akhir sekali, membuat rumusan prestasi praktikum pelajar bersama dengan pensyarah penyelia yang akan hadir pada minggu akhir praktikum. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk kepada bimbingan dan juga penyeliaan praktikum. Okey, ini adalah bimbingan dan penyeliaan untuk subjek umum iaitu BM, Pendidikan Agama Islam dan juga Matematik. Jadi kalau kita lihat ke jadual ni terdapat 12 minggu iaitu bermula pada minggu pertama 8 hingga 12 Ogos. Minggu kedua 15 hingga 19 Ogos, seterusnya sehinggalah minggu ke-12 31 hingga 4 November, iaitu minggu akhir, minggu ke-12 ya, pelajar berpraktikum. Okey, untuk pembimbing teras. Minggu pertama adalah bimbingan face to face. Minggu kedua dan ketiga tidak diperlukan. Minggu keempat adalah bimbingan face to face juga. Minggu kelima adalah kolaboratif 1. Minggu keenam adalah bimbingan face to face. Minggu ketujuh tak ada. Minggu ke-8 kolaboratif 2. Minggu ke-9 bimbingan face to face. Dan minggu ke-11 atau minggu ke-12 adalah penilaian bersama antara guru pembimbing dan juga pensyarah penyelia. Okey, guru pembimbing elektif minggu kedua adalah bimbingan face to face. Okey, untuk minggu kelima juga adalah bimbingan face to face ataupun bimbingan bersemuka ya. Minggu keenam adalah kolaboratif 1. Minggu ke-8 bimbingan bersemuka face to face. Minggu ke-9 tak ada. Minggu ke-10 adalah penilaian bersama. BF bermaksud BF2F tu bermaksud bimbingan face to face ataupun bimbingan bersemuka. Okey, K1 dan K2 adalah perbincangan kolaboratif antara pensyarah
penyelia dan juga guru pembimbing. Manakala PB, penyeliaan bersama akan dilakukan sama ada dalam minggu ke-11 ataupun minggu ke-12. Okey, kalau kita ringkaskan bahawa bidang teras terdapat 4 kali penyeliaan. Okey, 4 kali 4 kali bimbingan untuk bidang elektif teras 3 kali bimbingan face to face. Kolaboratif pula untuk bidang teras ada 2 kali, manakala untuk kolaboratif bagi elektif teras hanyalah sekali. Okey, penilaian bersama bidang teras sekali, elektif teras pun sekali. Jadi mungkin jadual ni tidak clear dalam slide taklimat ini. Walau bagaimanapun, saya harap nanti jadual ini dapat disampaikan oleh pelajar-pelajar kami kepada pihak tuan. Okey, ini adalah bimbingan dan penyeliaan bagi subjek TESOL. Subjek TESOL tidak mempunyai elektif teras Jadi hanya guru pembimbing teras sahaja yang terlibat, iaitu minggu pertama adalah bimbingan bersemuka ataupun face to face. Minggu kedua tak ada, minggu ketiga adalah bimbingan face to face juga. Minggu keempat tak ada, minggu kelima adalah kolaboratif 1, perbincangan antara guru pembimbing dan juga pensyarah penyelia. Minggu ke-6 adalah bimbingan bersemuka face to face. Minggu ke-7 tak ada. Minggu ke-8 adalah kolaboratif 2, perbincangan antara pensyarah penyelia dan juga guru pembimbing. Minggu ke-9 adalah bimbingan bersemuka face to face. Manakala minggu ke-11 ataupun minggu ke-12 adalah penyeliaan bersama di antara guru pembimbing dan juga pensyarah penyelia. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk pula kepada kehadiran praktikum untuk pelajar-pelajar pelatih ini. Baik, kehadiran sebagaimana yang kita ketahui bahawa kehadiran hendaklah 100%. Okey, jika ada sebab-sebab tertentu yang membuatkan pelajar tidak dapat hadir 100% kehadirannya, maka tindakan-tindakan berikut adalah diperlukan. Jika 90% dan ke atas kehadirannya, Jawatan Kuasa Induk Amalan Profesional Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang akan bermesyuarat dan menentukan sama ada pelajar perlu melengkapkan kehadiran ataupun sebaliknya. Jika kehadirannya adalah 70 hingga 89%, maka pelajar wajib melengkapkan kehadiran yang tidak cukup itu. Jika kehadiran pelajar adalah kurang daripada 70%, maka pelajar wajib mengulang keseluruhan praktikum. Sekali lagi, jika kurang daripada 70% kehadiran pelajar, maka pelajar tersebut wajib mengulang keseluruhan praktikum. Baik, berikut adalah kehadiran ataupun kes khas yang boleh dikecualikan untuk pelajar-pelajar, iaitu jika pelajar sakit atau cedera, iaitu pelajar memerlukan pengesahan doktor ataupun pegawai perubatan. Okey, yang kedua, pengecualian jika pelajar menjadi saksi atau terlibat dalam perbicaraan kes mahkamah. Yang ketiga, keluarga terdekat meninggal dunia dengan disertakan sijil kematian. Yang keempat, peristiwa luar jangka atau hal-hal kecemasan yang lain. Yang kelima, kebenaran oleh pengarah IPG ataupun pengurusan sekolah dengan mengisi borang lampiran B. Yang keenam, kes-kes lain yang tertakluk kepada pekeliling perkhidmatan yang sedang berkuat kuasa terkini.
Okey, rumusan sebarang pertanyaan atau persoalan berkaitan praktikum, pihak pentadbir ataupun guru pembimbing boleh mengajukan kepada pensyarah penyelia yang hadir ke sekolah masing-masing ketika lawatan sosial diadakan. Okey, pihak sekolah juga boleh menghubungi unit praktikum jika ada apa-apa pertanyaan ataupun perkara-perkara yang tidak jelas berkaitan dengan penyeliaan pelajar. Okey, di sini saya sertakan nombor telefon, nombor fax dan email unit praktikum. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa itulah saja taklimat ringkas dari saya unit praktikum IPG Kampus Pulau Pinang. Okey, jika ada apa-apa masalah atau apa-apa kekurangan, saya memohon ampun dan maaf. Ataupun jika ada sebarang ketidakjelasan tentang penerangan saya, maka tuan-tuan boleh menghubungi kami bila-bila masa saja, okey? Okey, saya memohon juga kerjasama daripada pihak sekolah dan juga pentadbir sekolah untuk sama-sama kita membina pelajar-pelajar kita agar menjadi seorang pelajar yang kompeten dan sentiasa berjiwa pendidik. Jadi kami amat mengharapkan bantuan dan juga pertolongan daripada sekolah-sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Akhir kata, saya mengundur diri. Sekian, terima kasih.